Salam sejahtera, saya Mugilen. Saya ingin membentangkan tentang yoga. Yoga pada asasnya adalah disiplin rohani berdasarkan sains yang sangat halus, yang memberi tumpuan kepada membawa keharmonian antara minda dan badan. Ia adalah seni dan sains untuk hidup sehat. Perkataan yoga berasal dari para akar bahasa Sanskrit yuj yang bermaksud bergabung atau berpasangan atau bersatu. Menurut saintis modern, segala-galanya di alam semesta hanyalah manifestasi dari cakrawala kuantum yang sama. Seseorang yang mengalami kesatuan kewujudan dikatakan berada dalam yoga dan diistilahkan sebagai seorang yogi. Setelah mencapai keadaan membebaskan yang disebut sebagai mukti nirwana atau moksha. Oleh itu, matlamat yoga ialah realisasi diri untuk mengatasi semua jenis penderitaan yang membawa kepada keadaan pembebasan, moksha atau kebebasan kawalya. Hidup dengan kebebasan dalam semua bidang kehidupan, kesihatan, dan keharmonian adalah menjadi objektif utama amalan yoga. Amalan yoga dipercayai bermula dengan permulaan tamadun. Sains yoga mempunyai asal beribu-ribu tahun dahulu, jauh sebelum agama atau sistem kepercayaan pertama dilahirkan. Dalam pengetahuan yoga, Siwa dilihat sebagai yoga pertama atau adi yogi dan guru pertama atau adi guru. Beberapa ribu tahun yang lalu, di tebing tasik Kantisewo di Himalaya, Adi Yogi mencurahkan pengetahuan yang mendalam kepada Saptresi atau 7 orang bijak. Golongan orang bijak membawa sains yoga yang berkuasa ini ke pelbagai bahagian dunia, Timur Afrika Utara dan Amerika Selatan. Namun di ini adalah sistem yoga memenuhi ekspresi sepenuhnya. Agasta dan Saptrisi yang menggembara melintasi benua kecil India. Pencinta budaya ini mengikut cara hidup yoga teras. Seterusnya, kebaikan yoga. Yoga meningkatkan kekuatan keseimbangan dan fleksibiliti. Pergerakan perlahan dan pernafasan dalam meningkatkan aliran darah dan memanaskan otot. Samping memegang pos boleh membina kekuatan, yoga membantu mengelakkan sakit belakang. Yoga adalah sama baiknya dengan tegangan asas untuk mengurangkan kesakitan dan meningkatkan mobiliti pada orang yang mengalami sakit belakang bawah. American College of Physicians mengesorkan yoga sebagai rawatan ini pertama untuk sakit pinggang kronik. Yoga boleh meredakan gejala artritis. Yoga lembut ditunjukkan dapat meredakan beberapa ketidakselesaan pada sendi yang lembut dan bengkak bagi mengidap artritis. Ini saja daripada saya. Sekarang mohon sambung. Okey. Hai sir, saya Mugundan. Okey, seterusnya kebaikan adalah yoga memberi manfaat kepada kesihatan jantung amalan. Contohnya amalan yoga yang kerap boleh mengurangkan tahap tekanan yang lebih sihat. Beberapa faktor yang menyumbang kepada penyakit jantung termasuk tekanan darah tinggi dan berat badan berlebihan juga boleh ditangani melalui yoga. Seterusnya, yoga melegakan anda untuk membantu anda tertidur lebih lena. Contohnya, menyelidikkan menunjukkan bahawa rutin yoga sebelum tidur konsisten boleh membantu anda mendapatkan minda betul, menyediakan badan anda tertidur dan terus tidur. Ketiga adalah yoga boleh bermakna lebih banyak tenaga dan mood yang lebih cerah. Contohnya, anda mungkin merasakan peningkatan tingkatan mental dan fizikal, peningkatan dalam kewaspadaan dan semangat, dan kurang perasaan negatif selepas menjalani rutin berlatih yoga. Keempat adalah yoga membantu anda menguruskan tekanan. Contohnya, menurut Institut Kesihatan Kebangsaan, bukti saintifik menunjukkan bahawa yang menyokong pengurusan tekanan, kesihatan mental, kesedaraan, pemakanan sehat, penurunan badan, dan tidur yang berkualiti.
Kelima adalah yoga berhubungkan anda dengan komuniti yang menyokong. Contohnya, mengambil bahagian dalam kelas yoga boleh meredakan kesunyian dan menyediakan persekitaran, penyembuhan dan sokongan kumpulan. Walaupun semasa sesi satu lawan kesunyian berkurangan kerana seorang itu diakui sebagai individu yang unik dan mengambil bahagian dalam pencintaan pelan yoga di peribadian. Okay. Seterusnya, 4 jenis of yoga. Atya yoga adalah penting untuk bermula di kerana Atya yoga secara tegasnya adalah istilah umum yang bermaksud disiplin kekerasan. Dalam erti kata lain, apa jenis yoga mengajar postur fizikal secara teknikal adalah Atya. Seterusnya kedua adalah Kundalini yoga. Difikirkan sejak sekitar 100 SM, yoga Kundalina pertama kali dibawa ke atas oleh Yoga Bhajan pada tahun 1970, walaupun asal-asal untuk ketahui dia mengambungkan pergerakan nafas dan bunyi dalam bentuk penyanyian atau lagu. Dan sebagai sakti terletak di pangkal tulang belakang kebas dan dengan penyanyian pembukaan diikuti beberapa siri poster dengan teknik pernafasan sebelum ditutup dengan menditi atau lagu. Yang ketiga adalah Bikram Yoga. Bikram Yoga diasaskan oleh guru yoga Amerika kelahiran India Bikram Chowdhury yang berhijrah ke Amerika pada 1971 dan mendapat populariti di seluruh dunia pada 1990 dengan beberapa penyokong selebriti. Yoga jenis ini terdiri daripada set siri 26 poster dan 2 latihan pernafasan yang dilakukan di dalam bilik yang dipanaskan hingga 104 hingga 40 Celsius dalam kelembapan 40% untuk membantu mencinta semula iklim India yang Chowdhury tahu. Kelas yoga angan walaupun mungkin diikamkan oleh Yoga Bikram, mungkin tidak mengikut urutan pos Bikram yang ditetapkan. Apa dikatakan membantu peserta meningkatkan fleksibiliti mereka dan mereka bekerja lebih keras untuk memastikan mereka sembuh. Okay. Akhirnya, Iyengar Yoga diasaskan oleh BKS ianya di India pada tahun 1970. Jenis yoga ini memfokuskan pada ketetapan dan penjajaran poster. Peserta boleh menggunakan beberapa prop termasuk blok yoga, jalur selimut dan cushion untuk membantu badan mereka mencapai pengajaran poster yang betul. Walaupun gaya yoga lebih perlahan daripada kedua-dua Astaga atau Bikram, ia memerlukan penumpuan yang bersabar untuk mencapai pengajaran yang betul bagi peserta postur keupayaan untuk memanglah asana untuk jangka masa yang lebih lama. Gaya yoga ini boleh membuat manfaat kepada mereka yang pulih daripada kecederaan atau yang mendapati diri mereka sangat tidak fleksibel. Kerana alat peranga membantu dalam mencapai poster yang diingini tanpa terlalu dalam Journal of Bodyweight. Pada sahaja apabila subjek mengamalkan yoga Iyengar sekali seminggu. Dan akhirnya walaupun kami sentiasa mengesyorkan untuk berunding dengan doktor sebelum memulakan rejim senaman baru. Itu saja. Thank you, sir.